98. Comel kucing. Nampak ke kucing? Tapi Ada? Oh. Dia ada muka dia posen je kan muka dia. Aduh. Muka dia posen ni. Hai. Yalah, manusia-manusia ni buat apalah bercakap seorang. Si famous. Hai, jadi famous dia hari ni. Okey, kita tengok soalan daripada penonton pula Kita tengok daripada atas tadi ada yang tanya ada projek terbaru ke? Daripada Amal Saleh ni. Projek terbaru sekarang ni projek solo lah, mungkin projek solo. Saya menunggu juga penulis-penulis saya untuk melapangkan diri. Sila tunjukkan diri anda lah. Bila anda dah lapang nanti, sila kontak saya semula ya. Ini projek solo mungkin untuk seperti yang disuggest lah, mungkin webcomic mungkin. Masih dalam sketch idea lagi. So saya tak start apa lagi macam sketch untuk fully thumbnail. Saya cuma macam character design macam tu dulu. Nak spoiler ke? Okey juga. Tak spoiler kan? Spoiler okay, contohlah saya buat untuk webcomic saya akan datang. Okay, character design yang saya dah buat dia sekarang ni baru 2 watak. Sekejap. 2 watak dia merupakan kisah dia macam dia bukan untuk webcomic ni mungkin saya tak pasti kalau boleh diterima ke tak komik dakwah. So tapi saya cubalah kan. Why not kita tembusi webcomic antarabangsa ni dengan komik-komik yang dakwah kan. Why not orang suka macam ni, contoh character design. Cantik lukisan. Yang saya cuba untuk macam ala-ala webtoon sikit kan. Karakter-karakter yang macam ni. Muka-muka macam ni yang sesuai untuk webcomic. So watak ni merupakan adik-beradik. So seorang adik, seorang abang. Handsome lah watak ni. Okay. Terima kasih. Ini dia cerita ni macam adik-beradik. Abang dia ni dia baru putus cinta. Rasanya dah ada spoiler kot dekat grup kita itu. Yang tu lah yang ni. Spoiler dia. Yang tu abang ni baru putus cinta. So dia call adik dia what to do, macam mana nak buat kan. So adik dia datang rumah abang dia. So dia orang macam decide macam dia orang masa tu nak bagi spoiler lebih sangat nanti kan tak surprise pula kan. Okay, macam tu. Okey, tak apa nak kata kita spoiler sikit je dah. Okey, seterusnya soalan ada yang tanya. Okey. Saifri Zahir ni kampus dia dekat Sungai Bil Slim Village ke? Dia tanya. Dekat kampung dekat Slim Village ke Sungai Bil? Yes, kampung saya. Oh, dekat. Kampus saya actually dekat Tanjung Malim, Sungai Berang. So mungkin siapa yang tanya tu ya? Macam mana dia tahu? Tahu tak pasti ya. Sebab akak memang tahu kampung awak dekat Tanjung Malim, tapi tak tahu pula dekat Sungai Bil. Sebab Kak Wada pun dulu dekat Tanjung Malim kan. So kampung saya dekat Sungai Bil. Betul. Sungai Bil tu macam atuk-atuk pakcik-pakcik saya lah kat situ. Pasal ada orang tanya berapa umur Syafi'i? Bukan. Syafi'i tak tahu? Tanyalah dia. Dia tulis Syafi'i tu lah. Syafi'i lah. Okay, Syafi'i. Saya umur 20-an. Lewat 20-an. Kita sama tapi berbeza 2 tahun je. Saya dah besar, saya dah dewasa. Kebiasaan orang yang expect kita yang melukis-melukis ni muda-mudi. Kita ni dah tua. Dah tua. Ya, adik-adik sekarang kan dia berani kurang ajar dengan kita. Sebab bukan apa, sebab dia ingat kita ni ala-ala macam dia. Padahal kita ni ala tua lah.
Ya je, gegam ai. Okey, tadi ada yang tanya lagi apa tadi? Tadi ada lagi ditanya apa lah. Bina tanya yang ni. Akak sekarang tengah kerja atau freelancer? Sekarang disebabkan COVID-19 sama je. Saya melukis secara full time. Tapi buat masa ni semua projek yang berkenaan dengan melukis macam projek buku kanak-kanak, macam projek buku mostly kanak-kanak lah. Saya dah settle masa bulan puasa tu. So raya ni saya nak rehat macam tu. Terbaiklah Syafi. Nak tanya juga lah. Ya? Tanya Sebab bukan apa, sebab akak tengok Syafi ni orang duduk dalam rumah je. Syafi okey nak dalam keadaan macam tu. Sebab macam akak sendiri, dulu akak pernah kerja full time pelukis juga kan. Tapi akak tak boleh stay dalam dekat rumah lama-lama. Sebab biasa macam stresnya, macam rasa macam nak kemurungan pun ada. So macam mana Syafi handle benda macam tu? Actually duduk rumah pun kalau kita tak ada benda nak buat memang stres. Macam tu. So sekarang ni bila kita macam coronavirus ni, so kita memang tak boleh nak keluar rumah. Lepas tu projek baru pun tak ada sangat. Saya dah mula rasa macam aku tak ada benda lah nak buat apa lah. Takkan nak masak makan je. Saya dah rasa benda tu. Saya rasa macam aku rindu lah nak busy balik. Macam mana nak buat apa lah. Lukis lah. Macam tu je lah. Saya just practice. Lukis balik macam tu. So projek baru setakat ni memang mungkin lepas projek solo lah. Masa katakan tadi mungkin lepas bila family saya mungkin dah bekerja balik. So saya akan ada spend masa untuk saya sendiri. So masa tu saya akan start busy balik untuk diri sendiri. Macam tu. Okay. Sekarang duduk rumah pun tak adalah. At least kalau kita ada benda something nak buat, takkan rasa stres lah macam tu. So saya sentiasa ada benda nak buat dekat rumah. Okay. Ada soalan berkenaan dengan dulu, sebab sebenarnya ni pernah lah kan tanya Syafi dulu kan pasal penerimaan mak ayah Syafi. Sekarang macam mana? Okey ke? Okey, alhamdulillah setakat ni mak ayah saya menerima dengan baik lah. Bila saya dah sedap publish buku banyak, so saya kira ni pun dia menang pertandingan. So bila benda-benda yang macam kita tunjuk yang kita dah boleh survive dengan karya, dengan buku, so mereka terima lah. So alhamdulillah so far parents saya okey je. Alhamdulillah. Sebab bukanlah apa, sebab orang kata itu antara ujian yang biasa orang-orang terima lah. Penerimaan mak ayah tak apa nak kasih bila melukis pada masa. Tapi Syafiq antara contoh pelukis yang memang orang kata berjaya lah, meyakinkan mak ayah dia pasal macam mana nak boleh melukis full time ni. Aku dapat duit jugalah melukis full time pun. Okey, kita tengok soalan yang orang kasih. Okey, nampak tak question sticker tu? Nampak. Okey, seronok tak dapat berkolaborasi, terbelik lidah, berkolaborasi dengan DKV ni? Best. Sebab kita semua komuniti DKV macam satu company yang mempunyai ramai pengkarya lukis komik. Majoriti yang sangat-sangat very supportive. Lepas tu diorang pun masak air juga. So bila diorang macam air macam saya memang tak boleh lah. Memang gelak je lah dengan diorang ni. Diorang sangat very warm, very supportive. Diorang memang kelakar. Tengok je macam pelukis dakwah macam kena serius. Tak adalah. Kita adalah serius kan. Masa saya memang gelak je. Diorang sangat happy. Tapi yang datang booth DKV ke apa lah, memang tahulah. Memang booth DKV tu memang paling meriah lah. Kalau orang datang kita lah, semua datang happening, nak ambil gambar ke, nak gelak-gelak, nak sembang-sembang ke apa, okey je. Kan, supporting je kita orang kan. Apa ni, DKV macam
kalau nak lepak-lepak macam best. Dia dah lepak yang berilmiah lah kira. Dia tak ada lepak borak-borak sembang kosong tu apa tak. Diorang bukannya macam lukis komik biasa. Dia lukis dakwah. So kita kena macam kena ada something input kita daripada kita suka-suka tu, ada benda yang kita dapat macam tu. Alhamdulillah. Kita tengok next question pula ni apa benda pula ni? Ni tak ada kaitan dengan Syafi ni. Bilakah sambungan wanita tercemah? Ha? Nah, yang tu komik akak tu. Ada yang tanya tu. Apa projek baru Syafi? Syafi pula dah. Dah tersasur dah Syafi tadi. Dah jawab tadi. Tadi saya cakap projek baru mungkin sekarang raya mungkin saya dah slow down sikit. Projek terbaru mungkin projek untuk projek komik solo. Mungkin untuk web komik juga akan datang. Melainkan kalau ada penulis saya sendiri yang untuk sambungan kontak saya semua, okey kita dah ada bahan, okey jom kita start. Okey macam tu saya akan postpone dulu komik projek solo saya akan fokus pada komik kolaborasi macam tu lah. Okey, terbaik. Kita tengok seterusnya pula. Oh, yang ni awak sangat hebat. Okey, seterusnya kita tengok. Saya rasa terus bersemangat. Kan. Okey, seterusnya soalan ni macam mana saudara-saudari improve skill melukis? Okey, macam saya tadi cakap lebih kita just kalau kita nak lukis karakter pun kita lukislah bangunan just untuk improve kita punya skill background lukisan background. Lepas tu kita lukis benda-benda yang kita suka. Macam kita tak nak lukis orang pun kita lukislah macam kucing ke, lukis yang berdasarkan reference kita, macam anime yang kita suka kan, nanti kita lukis balik. Benda-benda tu bila kita reference, kita ada reference, kita akan ikut follow. So bila stroke kita dah macam orang yang kita refer ni, sorry iklan lebih improve lah lukisan skill kita. Alhamdulillah. Ada lagi soalannya? Soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Yang ni pun tadi sebenarnya Syafi dah jawab kot. Syafi tak buat webtoon ke DKB webtoon? Jawab yang ni Syafi. Ada ke DKBN yang nak berkolaborasi dengan saya buat webtoon? Alah lah yang tu kena tanya dengan DKB sebab tengok semua macam busy-busy kan. Tapi kalau yang sendiri ada kan. Kalau ada mungkin. Betul lah. Seterusnya, bila mimpi bintangku 3 dijangka siap? Mimpi bintangku 3 dijangka siap. Mungkin dalam tahun ni saya tak pasti kalau penulisnya dah ada masa lapang ke tak. Saya tak pasti. Sorry. Ada anak saudara dia mari. Hey! Biasa je. Dah siap. Cakap apa? Bamba punya pipi dia. Aduh. Kejap. Okay, sorry. Mungkin dalam itu pernah tanya juga bila dia cakap mungkin sebab dia ada pun ABB sendiri mungkin dia sendiri ada komik sendiri yang dia tengah siapkan macam lukisan Tabi Ampai dia tengah siapkan juga kan. Mungkin tahun depan kot kita akan start lukis sebab ada juga ABB yang busy dengan komik lain juga lepas lukisan Tabi Ampai kan. Mungkin lepas dia ada projek komik lain juga. So mungkin mungkin tahun depan rasanya. Tak pasti. Saya confirmkan balik. Mungkin rasanya mungkin. Sebab tahun ni memang dia sangat busy.
Tu ada yang tanya tu, masa study ambil course animasi ke? Alamak, Syafi. Saya ambil fine art, saya ambil seni halus dan seni reka. Saya tak ambil animasi. Betul lah tu. Sebab animasi ni memang berat juga sebenarnya. Kalau Syafi ambil animasi ni, confirm lah Syafi kerja dengan geng-geng boy ke, dengan Agent Ali ke ni. Tak ada kemahiran animasi. Mungkin ada. Saya ada, dulu belajar memang ada belajar animasi tapi saya tak secara mendalam. Mungkin kalau saya ambil dalam bidang animasi mungkin saya kena sambung lagi lah macam tu. Tapi saya belajar dalam bidang seni halus dan seni reka. Dia sama tapi dia belajar tentang seni halus lah. Komik ni saya stop sebenarnya. Saya dalam seni halus pun tak ada macam lukisan komik untuk subjek komik. So bila saya minat sendiri untuk menghasilkan karya dalam bentuk komik, so saya belajar sendiri. Suatu saya minat untuk lukis komik yang depan muka surat dulu sikit-sikit je dulu. Sebab untuk lukis komik panjang yang dalam buku saya tak berapa mahir masa tu. So bila saya cabar diri saya untuk buat komik panjang, so inilah hasil dia. So dari situ saya buat lagi komik sampailah alhamdulillah mungkin dalam 4 buku untuk hasil lukisan saya, alhamdulillah. Itu ada orang tanya, apakah cabaran dalam buat komik? Cabaran buat komik. Rasanya cabaran dengan diri sendiri lah rasanya. Mungkin dalam kita rasa macam penat buat komik, macam bila rehat tu kita ambil masa yang sangat lama untuk rehat. Mungkin dalam paling lama kita boleh rehat pun kalau boleh 1 hari je untuk kita rehatkan badan macam tu. Tapi itulah paling sebenarnya bila kita rasa macam penat sangat lah, rasa bila give up tu sebenarnya rasa susah. Just tak boleh. Kalau kita penat kita kena rehat. Jangan macam saya tak boleh buat lah, tak nak buat macam tu. Itu memang perasaan rasa macam susah kita nak hadapi lah. Sebenarnya kalau kita penat, kita kena rehat. Jangan give up lama sangat. So benda tu lama-lama kita akan hadapi juga esok-esok. So kalau kita penat pun rehat dalam 1 hari macam tu je. Saya memang sangat penat lah. Sangat sakit badan. Kalau memang ada yang saya pernah sampai demam tu biasalah. Kalau anda nak buat komik untuk hasilkan komik buku tebal, so kena prepare mental dan fizikal. So saya kagum dengan karya-karya buku semua. Ya, kami kagum dengan Syafi sebab Syafi dah banyak komik. Walaupun tak ada komik buku terbaru sekarang ni, tak apa, insyaAllah mungkin akan datang. Saya akan come back dengan buku-buku yang lebih tebal. Wow. Okey, ada salah panas ni. Belum. Saya belum dan bakal kan? InsyaAllah doa ada. InsyaAllah. Kami semua mendoakan yang terbaik untuk Syafi. Sebab tahu sebab KP ni. Okay, next kita tengok soalan. Alah, ditanya soalan macam mana cara buat komik. Kena ada medium komik. Macam mana medium komik yang kita pilih? Kita nak buat tradisional ke? Kita suka digital ke? So dua benda ni kita kena prepare barang-barang. Kalau kita nak buat tradisional, of course lah kita kan ada pen dan kertas. So kalau digital kita ada banyak pula medium dia. Kita suka yang tablet, webcam, screen macam Cintiq ke, ataupun kita suka yang on table punya ke. Dia banyak medium. Kita kena ikut selesa kita buat tradisional ke ataupun digital. Macam saya memang fully digital. Saya dah selesa buat digital. So saya just improve skill saja. Macam saya dah biasa guna webcam Cintiq saya. So saya gunakan medium tu
hari-hari saya practice lukis. So macam tu lah saya improve. Alhamdulillah. Betul lah tu, memang kita kena ada barang baru kita boleh buat. Pasal tu lagi, jangan mendownkan diri, sebab ada serta-serta orang dia suka macam akak tak apalah, akak terror melukis. Padahal kita pun praktis juga kan. Kita pun start daripada bawah. Kita start daripada kecil lagi melukis ni. Lepas tu kita improve sikit. Bukan kita terus pandai. Kan? Kita pun macam kita belajar juga. Kalau kita tak pandai, kita start daripada bawah. Macam tu. Tu peminat Syafi duduk tepi tu. Tengok peminat nombor 1 saya. Comel lah, bawah sangat dia. Kalau depan orang ni kat wadah cubit-cubit dah baby tu. Gegang tengok. Okey, nasihat untuk buat komik panjang atau bersiri. Apa nasihat dia? Komik panjang dan bersiri. Macam tadi lah cakap, kena prepare mental dan fizikal. Lepas tu kita, kalau boleh, kalau kita awal-awal nak start lukis komik panjang, start dengan kolaborasi dulu dengan penulis. Kalau kita pelukis, kita dah ada skill, kita dah ada stroke yang cantik. Tapi kita kalau kita start tengah-tengah jalan, lepas ni aku nak buat apa, lepas ni macam mana pula plot dia, macam tu kita akan start. Lepas tu, so awal-awal ni mungkin kita boleh start dengan kolaborasi dengan penulis dulu. Cari penulis yang kita rapat ataupun penulis yang ada cerita yang bagus. Kalau boleh dia boleh komit buat thumbnail, itu lebih bagus. Dia boleh dengan buat thumbnail dan kita rasa macam dia ada jalan yang kita boleh nampak macam mana kita nak visualkan situasi ni. Macam tu, itu lebih bagus. So penulis yang macam ni kita nak cari, kita start dengan kolaborasi untuk buat komik panjang. So saya start dengan kolaborasi dengan Habib dan buku Mimpi Bintangku ni. So dari situ kita belajar macam mana penulis ni create storyline, kita belajar macam mana dia buat thumbnail. Dari situ kita belajar macam mana nak buat komik sendiri. Sedikit sebanyak kita ambil experience kolaborasi ni. So nanti bila kita dah berdikari sendiri, nak buat komik sendiri, itu lebih senang. Okay. Ni, Syafi, ada satu lagi soalan kat bawah ni. Followers yang tengok ni pun boleh tanya. Kalau ada soalan apa-apa, kita ada lagi masa dalam 11 minit. So kalau you all nak tanya, boleh tanya sekarang sebelum Instagram ni dia mati sendiri untuk live IG ni. Okay, yang ni pula tadi sebenarnya akak dah tanya dah soalan ni, tapi ada orang tanya lagi. Okay, guna tablet untuk lukis, iPad, drawing tablet, berapa harga? Actually drawing tablet yang saya guna untuk Cintiq tu diberi oleh Aweven sebab saya guna untuk melukis komik Mimpi Bintangku. Mana saya tunjuk tadi. Dah tunjuk tadi kan. Ni saya guna background Cintiq 13 HD, 13 inci, sorry. Saya guna saya guna tablet ni untuk melukis. So apa tadi soalan? Harga saya tak pasti. Mungkin dalam kena tanya mungkin dalam 4,000 mungkin apa tak pasti. Terlalu mahal untuk saya beli. Saya dapat ni secara pinjaman, alhamdulillah. Untuk tujuan komik, untuk tujuan melukis komik Mimpi Bintangku. Alhamdulillah, saya dapat merasa guna background Cintiq. Untuk sketch, saya punya Samsung Galaxy Tab A. Saya beli ni dah lama, saya beli tahun 2016 rasanya. Saya beli dalam harga ni dalam 1,000 lebih. 1,000 nak ke 2,000 jugalah. Masa ni masih baru lagi. So sekarang saya dah pakai 6 tahun. Masih boleh dipakai untuk lukis sketch saja. Sketch idea ke, sketch macam doodle lah. Saya guna ni. Saya guna Samsung Galaxy Tab A. Kalau ada bajet lebih nak pakai iPad, kalau ada bajet lebih nak guna iPad Pro 10,
Itu rezeki anda lah. Anda mempunyai bajet yang lebih. Untuk saya guna biasa je. Saya guna sketch untuk biasa je. Lepas tu saya transfer ke laptop. Bajet tu. Bajet. Alhamdulillah tak banyak sangat. Masih bayar ada sponsor. Alhamdulillah. Orang kata rezeki kat situ. Tujuan kerja ya, jangan salah faham. Tapi itulah sebabnya orang kan selalu ingat bila ada barang mahal ni nak boleh improve lukis. Tak juga sebenarnya kan? Siapa yang boleh improve? Sebenarnya penting kalau kita ada medium yang lebih, contoh lebih mahal, memang dia bagus, tapi kita sendiri kena improve lukisan kita juga. Contoh macam aku kena ada iPad Pro baru aku boleh pandai berlukis. Ni salah. Sebenarnya kita kena start daripada awal lagi, macam start daripada traditional dulu. Macam mana lukisan kita dah develop dia punya stroke, daripada style lukisan kita dah ada. Lepas tu kita nak upgrade, kita nak gunakan medium yang lebih baik untuk kita warnakan ke macam tu, baru kita boleh decide untuk upgrade ke digital yang lebih baik lah. Saya rasa macam kalau kita fikir macam kita kena ada medium yang lebih mahal untuk jadikan lukisan kita lebih baik. Sebenarnya tak. Sebenarnya skill tu yang penting. Betul. Itu yang lebih penting sebenarnya. Sebab memang kalau nak melukis kalau tak ada skill tak ada guna juga sebenarnya. Sebab itulah selalu jugalah pesan-pesan dekat followers, tak kira daripada Moneymax ke, dekat Creative Venture ke, memang selalu berpesan supaya improve sentiasa. Jangan harapkan barang mahal baru nak improve. Okey, ada lagi tak yang nak tanya soalan sebelum kita tutup live? Saya bagi masa dalam 2 minit. Misalnya kalau tak ada soalan, kita end of this live. Bukan end live ni end live IG. Takut orang salah faham pula. Takut end live ni pula. Hai. Kita tunggu dulu Tapi Syafi masa-masa macam ni tengah-tengah hari ni buat apa sebenarnya tadi kalau ikutkan? Saya buat breakfast tadi. So lepas ni mungkin saya nak prepare untuk solat Zuhur lah kot. As a Muslimah. Alhamdulillah. Kena sentiasa beringat ya di musim-musim COVID-19 ni. Duduk di rumah lebih afdal solat di awal waktu. InsyaAllah. Ya, saya pun tak keluar rumah langsung. Adalah keluar. Semalam ada keluar. Tak selalu juga keluar. Tak ada keluar. Kucing tak boleh kismis. Ya, saya setuju. Kucing memang tak boleh makan kismis. Kucing saya pun suka kismis. Unik lah nama IG awak ni. Kenapa kucing tak boleh makan kismis? Nama dia tak silap I am the grape ke apa benda entah. Lupa lah. Tapi dulu dia nama lain. Dia punya IG. Dia DM saya hari tu. Saya bela dia. Tak boleh makan kismis. Tak boleh kismis. Oh ya ke? Betul lah. Okey, rasanya dah sampai dah 2 minit. InsyaAllah kita akan tamatkan live kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu di live yang seterusnya. Mungkin hari lain dan mungkin kalau Syafi ke nak tolong interview pun okey juga kan. Sebab kalau ikutkan Wani sepatutnya yang interview, tetapi sebabkan dia mata dia kurang sihat sikit sebab ya, tak baik lagi tak lagi sebab tak tahu lah, sebab dia kata selepas dengan ni dia di live IG lah, sebab memang sebelum dia nampak dia duduk makan ubat semua dia punya sakit kepala, takut ada kaitan dengan migraine ataupun power spec dia sebenarnya. Oh ya ke? Saya tanya juga dah okey ke? Tak tahu pula masih lagi. Ya kan dah okey lah kan hari tu. Masih lagi okey, insyaAllah doakan Wani sihat semula. Boleh interview kita.
Itu yang tu pun juga nama apa tadi? Lagi kau lah tengok dia bulat molek je. Wet. Dia gatal-gatal kat sini. Semalam ni wet. Ada. Ngalah tu. Say hi. Hi. Muka dia Selalu bagus. dia ada kat sebelah. Ni lah saya punya macam sidekick lah. Sidekick. Kalau saya buat kerja kes kan, dia akan duduk atas meja, dia akan baring dekat laptop saya, dia akan minta garu-garu macam ni. Dia punya sidekick. Nikmat dia kata dapat garu. Dia memang suka nak menempel kat sebelah. Okay, rasanya dah ni kot, dah habis dah, tak ada orang nak tanya apa-apa. So, insyaAllah kita jumpa lain kali. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih jumpa saya.